ni kita nak borak pasal apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Okay. Dasar pecah perintah. Ah? Dasar pecah perintah. Dasar pecah perintah. You're correct girl. You got it. Okay. Siapa tahu apa tu dasar pecah perintah sebenarnya? Saya tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Oh, ingat macam tahu. Sebab tu saya nak tanya, siapa tahu? Okay lah. So, siapa tahu? Okay lah, saya kongsi sikit lah. Dasar pecah perintah ni merupakan satu proses di mana dulu zaman British, diorang buat proses pengasingan penempatan di mana 3 kaum utama di Malaysia iaitu Cina, India dan juga Melayu, mereka diasingkan di tempat yang berbeza. Cina mereka diletakkan di tempat kawasan bandar untuk mereka meneraju bandar dengan lebih maju, dan juga India mereka diletakkan di luar kawasan bandar untuk mereka memudahkan mereka melaksanakan proses pertanian atau aktiviti-aktiviti yang melibatkan penghutanan kepada mereka. Dan Melayu dibahagikan kepada 2 tempat, iaitu orang Melayu elit, mereka akan ditempatkan di pusat bandar di mana mereka akan menolong British bekerja di pejabat-pejabat pentadbiran, dan lagi satu kaum Melayu yang dikira agak perkampungan atau orang Melayu kampung, mereka akan diletakkan di kawasan pedalaman seperti kaum India tadi untuk mereka membantu kaum-kaum India ini untuk melaksanakan aktiviti pertanian mereka. So ini semua akan memberi penghasilan yang sangat banyak dan baguslah kepada pihak British. Bijak tak mereka ni dulu? Untuk menjawab persoalan ni, Liza, awak rasa macam mana? So bagi saya, antara kesan-kesan pengamalan dasar pecah perintah pada zaman sebelum merdeka lah. So pertama antaranya adalah terlepasnya penguasaan para pembesar Melayu terhadap mereka punya perusahaan perlombongan. Dan yang kedua adalah pengabaian tentang penduduk-penduduk Bumi Putra punya bidang pertanian kecil-kecilan seperti tanaman padi macam tu. Dan yang ketiga adalah Bumi Putra, Sabah dan Sarawak kekal sebagai petani dan nelayan akibat dasar Inggeris dalam bidang pelajaran. Faham? So kiranya tu kampung awak lah kan? Ya, kampung saya. Saya daripada Sabah lah. Ya, kita dari Sabah. Sabah banyak lah. So ada pengalaman lah pertanian. Ada pengalaman. Sebenarnya yang beras tu harga naik, saya naikkan. Kita jumpa dah punca dia. Dah jumpa dah. Okay. Tak payah ulang. Tak apa. InsyaAllah. Tak ulang. Okay. This is sama. Okay, sorry. Tolong. Cukup. Okey, seterusnya dari segi sosial lah. Sebabkan kedatangan imigran Cina dan India. Sorry. Terlalu banyak pada awal abad ke-20. Disebabkan ini, ia telah menimbulkan fenomena asing dalam masyarakat tempatan seperti kongsi gelang, kebocoran dan penagihan dan candu yang terlalu banyak. Sebab diorang terbawa adat diorang ke sini. So kadang-kadang orang Melayu pun boleh terpengaruh. So seterusnya adalah di pusat aktiviti ekonomi seperti yang Liza sebutkan tadi. Ia telah wujudnya kelas buruh, kelas pekerja yang kebanyakan orang Cina dan India. Sedangkan dekat sebelum ni orang Melayu je. Tapi setelah kedatangan diorang dah bercampur aduk. So jadi dan terakhirnya orang Melayu kehilangan tanah akibat tarikan terhadap tanaman getah dan menyebabkan penjualan dan pindah milik tanah berluasan kepada ladang asing. Sebab dulunya Melayu punya. Sebabkan diorang dah datang nanti jadi buruh ke semua. So tanah tu dah jadi bercampur aduk dah. Bukan untuk orang Melayu je. So ni kita, kalau sekarang kita panggil macam multinational, apa contohlah tu kan? Betul. Faham. So itu antara kesan-kesan sebelum merdeka. Saya rasa mesti ada juga kesan-kesan untuk jangka masa panjang. Betul? So yang mana kesan tu kita sendiri pun dapat rasa sekarang. Korang rasa macam mana? Salah satu kesan lah yang saya rasa kan, pengasingan penempatan. So dulu pada abad yang ke-19, kita tahu yang Cina dia dengan kedai-kedai dia, India dengan ladang getah, Melayu dengan pertanian apa semua kan. So disebabkan itu timbulnya macam masyarakat yang
terlampau macam terlalu into diorang punya kaum. Diorang tak terbuka dengan kaum yang Sekiranya lain. diorang tak bersosial lah. Yes, betul. Tapi kalau kita tengok jangka masa yang sekarang ni, contoh saya bagi contoh kan, ke negeri Penang. Kita tak sangat tahu kalau bila kita pergi Penang, China paling racist. Ya betul. Betul. China paling Setuju. racist. Sangat betul. Kalau kita pergi mana apa, mesti China nombor Betul. satu dulu yang dia akan ambil order. Betul. Kita tak. Betul. Lepas tu, mesti makanan kat situ mesti mahal kalau untuk orang lain. Yeah. Yang apa semua kan. So itu jangka masa yang kita boleh tengok yang sekarang ni lah. So bagi I sombong pendapat Ella. Okay. So first of all, yang basic kita tengok common lah nowadays yang kita tengok akhbar. So newspaper sekarang ni dah banyak bahasa, banyak bahasa bagi bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa apa lagi? Bahasa itulah. Yeah. So masing-masing akhbar yang berbahasa ni, berbagai bahasa ni dah ada yang diorang fokuskan. Macam bahasa Melayu diorang fokuskan untuk orang Melayu, which is bahasa Cina. Newspaper bahasa Cina diorang fokuskan dengan orang Cina sendiri. Diorang tak fokuskan bangsa Melayu. Dan bangsa Tamil pula diorang akan fokuskan untuk newspaper Tamil. So dari sini kita dapat tengok yang masihlah berbagai bahasa untuk newspaper kat sana kan. Oh, so kat sini kita dapat belajar lah kesan yang terdapat untuk dasar pecah perintah ni sebelum dan juga kesan jangka masa yang sekarang. So, berakhirlah untuk segmen pertama. Jumpa saya di segmen kedua. Okay, so macam ni kita tahulah kan. So basically dasar pecah perintah ni dia lebih kepada macam perkauman macam tu lah. Salah satu sejarah yang terbesar tentang perkauman yang terjadi di negara kita adalah 13 Mei. Betul. Korang tahu tak 13 Mei tu apa? Bukan Hari Guru. Salah. Okay, 13 Mei tu apa? Okay, korang tak tahu kan 13 Mei apa jadi? Tahu apa? Malaysia kan? Apa jadi? 13 Mei 1969. Okey, saya ceritalah macam ni. Time tu 10 Mei, iaitu 3 hari sebelum kejadian 13 Mei, terdapatnya pilihan raya umum untuk 1969. Di sinilah terjadinya pertumpahan darah di antara dua kaum. Dan bukan tiga kaum ni, dua kaum sahaja. Okey, Cina dan juga Melayu. Saya tak tahu India ke mana tadi tu, tapi India ada juga di negara itu. Tapi kita fokuskan pada dua, Cina dan juga Melayu. Time ini terdapat darah yang begitu, saya nak cakap panas. Banyak. Antara, ia banyak tapi sabar. Terdapat darah yang begitu banyak dan mereka juga panas antara sesama sendiri kerana pilihan raya yang tidak adil bagi saya lah. Walaupun saya nampak di sini tapi saya Melayu, saya sokong dua-dua. Okey, dari sini kita boleh nampak banyak ketidakadilan dan juga apa yang kita tak nak lah di negara kita. Okey, pada mulanya pembahagian tiga bangsa ataupun tiga etnik sosial budaya ini terjadi kerana penjajah British datang. Mereka ingin menjajah tanah Melayu, tetapi mereka memerlukan strategi untuk senang mereka menjajah negara ini. Jadi mereka telah membahagikan sosial budaya etnik kepada tiga, iaitu golongan Cina, golongan Melayu dan golongan India. Di sinilah mereka meletakkan dua orang supaya untuk mengacau apa yang berlaku di dalam negara kita, supaya tiga-tiga etnik ni bergaduh sama sendiri, supaya penjajah datang dengan begitu senangnya bagaikan air dicurah atas kertas dan dikoyakkan begitu saja. So itulah yang menyebabkan kita punya negara time tu dipecah belah dan begitu senang dicuri oleh kita. Kiranya masa tu rakyat kita tengah lalai Ya, lah. betul. Faham? Untuk kesan je saya akan Izinkan bagi. saya Okey. mencela Sila. untuk kesan. So untuk kesan pertama, sejurus selepas perkara ini, peristiwa ini terjadi, kita dapat lihat bahawa Akta Hasutan telah dipinda. Jadi Akta Hasutan yang dibuat pada 1948 telah disemak pada 1969, iaitu pada tahun yang sama peristiwa ini berlaku dan terus dipinda pada tahun seterusnya. So Akta Hasutan ini dipinda kerana untuk mengehadkan kebebasan bersuara antara rakyat. Itu kerana pada ketika itu kita dapat lihat bahawa ada hasutan yang terjadi, antaranya perkataan Melayu tut, Melayu ni, Melayu malas. Okay lah, bagi saya buat conclusion kesimpulan penutup. Ya betul.
So, untuk dua segmen kita hari ini, kita dapat lihat lah banyak pengajaran yang kita dapat daripada sejarah dasar pecah perintah ni kan, di mana kita dapat tahu yang bahawa satu padunya perkauman itu dapat membina sebuah negara yang harmoni. Macam mana kita dapat tengok sekarang kan, kita boleh membantu satu sama lain. Betul tak? Okey. So, itu saja daripada kita orang. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Hai, kembali lagi bersama kami di Borak-Borak Ilmiah hari ini. So, hari ini kita nak tahu dengan lebih jelas lagi tentang punca-punca dan juga solusi untuk dasar pecah perintah ni punya isu lah. So, Cik Abang, apa sebenarnya punca terjadinya dasar-dasar pecah perintah ni? Punca ni dia banyak punca, tapi saya bagi satu je lah. Tak payah susah sangat. Saya bagi satu je lah punca dia, apa yang terjadi kan. Punca terjadinya dasar pecah dan perintah ni, dia untuk menghalang kaum pribumi untuk bersatu lah. Siapa yang halang tu? British. Oh. Sebab masa tu, ketika tu British menjajah tanah Melayu kita. Oleh itu, ketika British menjajah tanah Melayu kita, dia senang cerita lah, dia tak nak kita bersatu. Sebab apa? Sebab kita nak kita ni lebih maju daripada segi ekonomi apa semua. Dia nak kita so still dia terbelakang. memecah belahkan kita punya kaum Cina, Melayu, India. Patut dia menempatkan kita di berbeza tempat. Yes. Faham. Contohnya sekolah India, sekolah Cina dan Melayu. Itulah punca dia. So kiranya dia tak nak kita lebih daripada dia lah. Yes. Faham? Okey, so bila dah ada punca, mesti akan ada cara-cara untuk mereka solusikan. Betul. Okey, salah satu solusinya saya akan bentangkan secara general lah hari ni kan. So, untuk nak macam settlekan perkara ni, first thing first, kita kena settlekan permasalahan perkauman dulu. Sebab sekarang walaupun kita Malaysia ni nampak macam tenang, tapi somehow nampak juga ada perkauman punya masalah. Contohnya macam macam orang Cina ni selek lah kata macam India ni. Awak lah yang cakap macam saya tu kan? tak. Saya memang tak ada resiskan mana-mana kaum. Sebab saya disekolahkan di tempat yang saya bergaul dengan semua orang. So saya tak bergaul dengan perempuan dia waktu tu. Saya tak bergaul dengan perempuan dia. Selain masalah kaum semua tak ada kat saya. So saya rasa itu antara general thing yang kita kena settlekan dulu lah. Okay. Untuk atasi masalah tu, so saya rasa Malaysia ataupun mana-mana pihak lah kena membuatkan satu aktiviti yang berbilang kaum. Contoh saya boleh bagi secara senang lah, Marathon ada fan dia sendiri. So tak kisahlah Melayu, Cina, India, Kadazan ke apa ke kan, diorang kalau kata join marathon, takkan nak join Melayu je, betul tak? Marathon kan ramai-ramai kan. So kat situ akan bergabung kat situ kita akan macam good connection dengan diorang semua. So dia akan settlekan masalah ni salah satunya. Tapi masing-masing kena ambil peranan lah. Tak boleh lah macam saya dapat Cina, saya nak pergi ke Cina je. So itu salah satu solusinya lah. Bagi saya pula, kita tahulah kan, kita ni dididik dari kecil. So dari kecil ni kita pergi sekolah. Kita kat Malaysia ni sekolah, ada sekolah Cina lah, ada sekolah India lah, ada sekolah Melayu lah. Patutnya Malaysia ni kena gabungkan lah semua. Jadi macam dah ada lah sekolah kebangsaan, tapi patutnya kita masukkanlah sekolah-sekolah ni kan, sekolah-sekolah Cina, sekolah India untuk spesifik bangsa ni. So kita gabung dalam satu sekolah. So murid-murid ni, bukan murid-murid lah, diorang bila rakyat-rakyat Malaysia yang dah muda-muda ni fahamlah kalau duduk dalam satu sekolah tu, diorang boleh belajar macam mana nak bergaul dengan bangsa lain, macam mana nak faham diorang punya culture, so that bila dah besar ni diorang boleh lah bergaul dengan semua orang. Macam tu lah solusi. Macam tu lah. So kalau macam tadi yang marathon tadi kan, orang siapa yang kena buat program marathon tu? Kita ke? Kerajaan ke? Sebab marathon ni macam ramai organisasi yang boleh buat lah. Contohnya sekarang saya tengok polis pun ada buat. Lepas tu ada bank-bank, insurans pihak pun ada buat. Contohnya AIA kadang ada collaboration dengan Music Run. So
bagus lah. Kat situ boleh macam buatkan semua kawan tu connect tau. Kadang-kadang dah habis je program tu ada macam food truck boleh enjoy makan, ada yang macam buat konsert, so ramai-ramai boleh enjoy. So kat situ sebenarnya nampak yang kita boleh je connect, tapi kita tak pilih jalan tu. Faham. So kita kena pilih jalan yang benar lah. Yang benar lah. Oh, okey. Straight. Lihat, mesti. Okay, so itu saja daripada kami untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat dan juga pengajaran dekat semua orang. Bye-bye. Bye.